Hai, Assalamualaikum semua. Video pada kali ini bertajuk Pengenalan, Definisi dan Maksud Etika dan Peradaban yang akan dibentangkan oleh ahli kumpulan 1. Kumpulan 1 terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu Syuhada Ashikin binti Cemani, Nur Faizatul Ain binti Abdullah, Amirah Nadirah binti Mansor dan Pavitra anak perempuan Priasami Nathan. Okey semua, izinkan saya memulakan pembentangan dengan membahaskan tentang pengenalan etika dan peradaban. Etika dan peradaban merupakan piawaian yang berasaskan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan manusia. Ianya berkait rapat dengan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan masyarakat. Kehidupan yang mengamalkan konsep etika dan peradaban dengan betul dalam kehidupan harian akan memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang memberi manfaat kepada diri sendiri dan masyarakat. Jika etika dan peradaban diamalkan dengan baik, ianya akan memberi kepentingan kepada masyarakat. Sebagai contohnya, masyarakat akan berkepribadian tinggi, saling menghormati antara satu sama lain, hidup harmoni dan dapat membina negara bangsa. Sekian daripada saya serahkan pembentangan kepada Faizatul Ain. Assalamualaikum. Hai, selamat sejahtera. Terima kasih kepada Syuhada yang telah memberitahu serba sedikit tentang pengenalan etika dan peradaban tadi. Seterusnya, saya ingin beritahu definisi peradaban. Peradaban ialah suatu sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa atau kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Manakala etika pula dari segi bahasa ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak murni seperti adat sopan santun, hormat menghormati, baik hati dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Dari segi sosiologi pula, satu standard menyeluruhi mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Seterusnya, saya serahkan kepada Amirah yang akan menerangkan lebih terperinci tentang etika. Dan terima kasih Ain. Seterusnya ialah maksud etika. Etika dari segi bahasa Greek kuno ialah falsafah moral. Ianya merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Aspek utamanya ialah kehidupan baik. Isu utamanya ialah pencarian summum bonum, iaitu kebaikan yang terbaik. Ianya mengkaji fakta, menganalisisnya dan merumuskan tingkah laku yang betul. Etika tidak berpegang pada tanzil Tuhan atau wahyu Tuhan terhadap jawapan akhir atau menyelesaikan isu-isu moral. Ianya berbeza mengikut setiap agama. Konsep asas etika ada 4, iaitu adat, kebiasaan, nilai bersama, nilai yang dikongsi dan kepentingan bersama. Seterusnya ialah prinsip asas etika. Prinsip asas etika ialah nilai universal dan nilai setempat, nilai individu dan nilai kelompok. Dalam perbahasan falsafah, etika diletakkan di bawah perbahasan aksiologi, iaitu teori nilai. Dalam perbahasan etika terbahagi kepada 3, iaitu metaetika, normatif dan gunaan. Metaetika ini ialah tentang dari mana sumber datangnya prinsip-prinsip etika. Normatif pula persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbuatan praktikal yang akhirnya sampai kepada standard moral. Gunaan pula keadaan atau perbuatan yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu. Ciri-ciri etika. Etika bersifat teoretikal, mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral. Akhir sekali, ciri-ciri etika ialah ilmu yang mengkaji moral. Fungsi dan peranan etika pula
Yang pertama ialah garis panduan yang memandu manusia dalam pemikiran, kelakuan dan perbuatan mereka. Yang kedua, menjadi rujukan dalam menentukan nilai. Dalam etika ada sistem sekular. Apakah sistem sekularnya? Yang pertama adalah apa yang menjadi ukuran nilai baik dan buruk adalah apa yang difikirkan dan dirasa oleh manusia. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme ialah nilai yang terbit dari pemikiran manusia. Yang ketiga, warisan ahli falsafah Greek iaitu Protagoras. Protagoras-nya adalah manusia adalah pengukur baik dan buruk. Konsep asas teori etika ada dua, iaitu deskriptif, iaitu memberitahu dan menerangkan bagaimana tingkah laku manusia atau sesuatu masyarakat serta peraturan etika mereka. Yang kedua, memberitahu kita apakah tindakan yang patut dibuat dan apakah tindakan yang betul dilakukan. Terima kasih Amira. Akhir sekali saya nak bentang pasal maksud peradaban. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai tafsiran masing-masing bagi mendefinisikan maksud peradaban. Bukan sahaja ejaan dan sebutan yang berbeza, tetapi makna dan konsep pun berbeza. Dari perspektif Islam, peradaban dikaitkan dengan perkataan umran, adab dan dinun atau dainun. Umran membawa makna harta, kawasan yang didiami, berkembang subur dan maju, perimpunan, melewat dan hidup berpanjangan. Istilah adab pula merujuk kepada jemputan ke sesuatu majlis. Abdun pula bermakna memperoleh tingkah laku yang menunjukkan pemikiran dan roh. Tadib adalah proses membentuk disiplin yang baik. Perkataan dainun membawa maksud kepatuhan, penyerahan, cara hidup atau penyimpanan. Dalam bahasa Cina pula, peradaban disebut wenming yang bererti cerah, terang atau bercahaya yang merujuk kepada peradaban. Wen merujuk kepada keindahan, kelembutan, keelokan atau budi pekerti. Ming pula merujuk kepada cahaya atau kecerahan. Istilah tersebut juga dikaitkan dengan amalan tradisi yang perlu dipraktikkan, pemikiran yang bijaksana, pemahaman yang jelas dan bertutur secara terbuka. Daripada definisi ini dapat dikatakan bahawa bahasa Cina memberikan penekanan kepada unsur-unsur baik dan juga menghormati amalan tradisi. Akhirnya, dalam bahasa Tamil pula, peradaban dikaitkan dengan istilah nagarigam. Nagar bermaksud kota atau bandar, manakala ikam pula membawa erti pembentukan. Nagar juga merupakan simbol tentang penjelmaan Tuhan Shiva. Tuhan Shiva ialah Tuhan yang menciptakan bandar. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, menguasai etika dan menghayati peradaban adalah sangat penting bagi kita. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan konsep etika dan peradaban dalam kehidupan seharian untuk menjamin kesejahteraan bersama. Sekian, terima kasih.